Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat ke? Dah bersedia dah untuk kelas hari ni? Sihat ke? Sihat. Alah suara masing-masing. Dah sarapan belum? Dah. Dua keping dah roti canai. Alah, banyaknya dua keping. Okey, untuk hari ni kita akan masuk bab ada dua bab lah kita akan masuk. Okey, sebelum kita masuk kepada bab seterusnya, Ustazah nak announce dulu, dah buka dah PDX tu? Dah buka? Siapa yang dah buka? Okey, buka PDX masing-masing lah. Dah angkat tangan. Okey, Ustazah akan umumkan siapakah pemenang kita hari ini. Hari ini pula pemenang untuk book challenge, okey? Okey. Untuk book challenge yang telah berlangsung pada 2 September yang lepas, pemenang tempat ketiga ialah siapa? Siapa boleh teka? Pemenang ni Ustazah pilih berdasarkan kepada undian antum atau you all dan juga penilaian Ustazah sendiri. Okey. Tempat ketiga siapa agaknya? Siapa boleh teka? Siapa yang rasa orang yang dia nak tu menang tu? Alah, tulis kat situ pula, saya kan boleh baca. So, kita tengah share screen ni. Okay. Najmi. Oh, Najmi tempat ketiga. Kesian Najmi. Nampaknya undian memilih Afiq Erenor sebagai pemenang tempat ketiga. Tahniah. Tepuklah sendiri masing-masing, tepuklah. Okay. Tahniah Afiq Erenor. Kemudian tempat kedua untuk book challenge kita ialah ketua kita ni lah, ketua yang mengorganiskan book challenge iaitu Muhammad Syahmi. Tahniah Syahmi. Okay, the winner. Siapa? The winner. Siapa agaknya? The winner. Tegalah dah Syahmi menang. Najmi. Hai, ramai betul peminat Najmi. Najminya ada tak dalam grup ni? Dalam kelas ni? Najmi datang tak? Dah masuk belum? Ada? Okay, tempat pertama pemenang untuk book challenge ialah Najmi Hakim. Tahniah Najmi, tahniah. Dan sebenarnya semuanya adalah pemenang walaupun Ikhwan hantar lambat pun dah pemenang juga Ikhwan. Cuma siapa yang masih ada lagi seorang pelajar yang tidak menghantar tu, faham-faham je lah hantar pada saya ya. Okay. Saya tengok ada beberapa pelajar yang tak join session, tak join kelas lah. Jadi yang itu kena faham-faham sendiri dia kalau tiba-tiba dapat surat kepada parent awak. Katanya nak bagi parent proud kan, nak dapat skor A. Kena lah join. Kalau tak boleh join, contoh ada kawan-kawan yang vaksin hari ni kan, dia dah WhatsApp saya dah. Apa masalah dia? Okay. Seterusnya kita pergi kepada next task. What do you learn from book challenge? Okay, you can answer. You can see the box there, then write your answer. Write your response there. Okay, boleh bergerak sekarang. Gerakkan jari-jari anda tu untuk menjawab respon. Kita boleh show respon di sini untuk tengok apakah respon-respon antum tentang book challenge hari tu. Tak kisahlah, bagi je pandangan-pandangan dari sudut hati antum. You all. Kalau Movies rasa tak best ke apa ke, tak ada manfaat, tulis je lah Movies. Tak apa, tak ada masalah Fifi rasa macam terpaksa ke macam kalau rasa memang best ke apa ke, tulis. Bermanfaat. Okay, kita ada beberapa orang respon ni. Cepatlah type, baru 9 orang respon ni. Yang lain pergi mana ni? 17 orang je ke? Kita nak tengok sekejap. Respon dulu. Sembilan belas orang. 17. Siapa yang tak ada ni? Najmi tak ada ya? Pemenangnya tak ada? Izzat tak ada. Ramai tak ada ni. Pergi mana ni?
Okay, dah respon semua? Okay, lagi berapa orang tak respon lagi? Okay, kita tengok respon. Okay, reading doesn't only give you a sense of story and familiarity with literary. Panjang je punya cerita. Ada berbagai ilmu. New book to buy a lot of moral value, having a benefit such as knowing new words. Reading book can change someone's life, ya ke? Dapat pengetahuan baru, a lot of idea, our book can reflect our interest, ya ke? That is the most important. I got to know a lot of new story, rakan-rakan dengan baik. Rakan-rakan dengan baik? Get book of I interest to read more book, to get more knowledge, get to know new books, a lot of interesting book. Dapat menghapus individu membaca jenis buku. Menilai orang ke melihat bacaan kawan-kawan? Okay, siapa lagi? Silakan. Dia ada report kat sini. Siapa yang respon semua tu dalam report susah ada lah. Katalah yang ini siapa yang jawab. Tu ada. Okay, terima kasih atas respon. Maknanya adalah manfaat. Tak adalah yang rasa menyusahkan, betul? Okay, how was the homework assignment so far? Okay, drag the blue icon. Good or thumbs up or thumbs down. Bawa lah, boleh kan? Boleh drag the blue icon? How was the homework assignment? Apa dia assignment awak sebelum ni? Awak ada apa? Proposal submission, awak ada quiz, ada book challenge, ada apa lagi? Banyak pula kerja awak dah buat ni. Respon je lah. Okay, kita tengok respon dia. Siapa yang berada di tengah? Why you are in the middle? You have no idea. Nak kata thumbs down nanti kan kena marah pula kan? Okay, ni nak ke mana tu lagi seorang tu kat atas tu? Tak, sudah bagi jawapan. Okay. Okay. Cepatlah. Lambat betul buat keputusan. Okay, tengah-tengah ada yang kata you are still in the middle, ada yang kata good, ada yang nak kata good pun tak juga, kata tengah je. Kakak. Ayah betul di dalam rumah ni. Okay, so far, Ustazah considered it was good lah. Macam tu lah kan, bila dah jawab macam ni dah tertengah ni kan. Okay, tak apa. Tak puas hati bagi tahu ya, dari memang itu je kerja awak kena buat. Okay, kita pun tak ada test ke awak nak test? Nak test kan pening kepala masing-masing. You all ada assignment, antum ada assignment. Assignment pula final exam. Final exam ni 30 markah. Jadi, Ustazah tak naklah buat test. Prepare untuk ni lah, untuk final. Okay, it's considered good. Now, what do you wonder about today's topic? Apa agaknya yang kita nak belajar hari ni? So boleh teka. Write your response. Kan tak nak bercakap, senang sikit Ustazah bagi macam ni je, tulis je. Okay. Apa yang awak rasa nak belajar hari ni, Haikal? Haikal, Muzakir, belajar apa hari ni? Amar Danish. Tulis respon awak. Kita nak belajar apa hari ni? Ada 2 tajuk ni nak belajar ni. Tertinggal. Kakak ni tengah makan kan? Siapa tengah makan? Finish. Okay, sejarah, sains, teknologi, pengenalan sebuah tajuk buku, something related with education, General Salahuddin. Itu apa? Isu. History, no idea. Evolution, new chapter. Sabar je lah, ada 2 new chapters. History of technologies, how to wonder about topic. Apa salin balik soalan saya tu? How to wonder about topic, language, history. Mana lagi responnya? Tu respon kawan-kawan awak. Ada 2-3 orang lagi belum respon. Okay. What do you wonder about today's topic? Wonder. Sebaik tak tulis wonder pad awak ni. Okay. Adalah beberapa orang yang betul. Adalah yang betul kan. Okay.
Okay, thank you for respond. Now we are moving to our chapter 3, Science and Islam. Okay. Antara objektifnya adalah untuk membincangkan konsep sains dan pengertian sains, menjelaskan tentang salah faham terhadap pengajian ilmu sains dan juga metodologi sains yang diguna pakai dalam sains dan ciri-cirinya. Okay, ini adalah antara objektif tajuk kita hari ini. Okay, sebelum kita masuk kepada apa itu sains, Ustazah tanyalah you all, antum, apakah maksud sains yang antum tahu? Adakah sains yang seperti digambarkan di dalam gambar ini? Yang akan kita bincangkan. Yang you all faham. Bila sebut sains tu, what cross in your mind? Okay, apa yang terlintas dalam kepala antum? Dalam kepala you all lah. Dalam kepala Mavish tu apa benda Mavish? When you talk about science, what do you think? Okay, respond please. Answer in the box there. You can answer. Sila jawab lah apa maksudnya sains. Sebab tu saya kata kena buat aktiviti. Cepat je dia menaik kan. Okay, sains tu pasal apa? Kenapa nak belajar pasal sains? Minat ke sains? Berapa orang yang minat sains? Ada orang minat, ada orang tak minat kan? Sains SPM hari tu berapa-berapa? Tak naklah tahu. Nak tahu, tengok sendiri sains sendiri kan. Okay, adakah sains itu yang kita akan bincangkan hari ini? Okay, baik, kita dah ada respon. Okay, hubungkan reaksi antara semua benda dalam dunia, persoalan tentang dunia kita, perkara yang praktikal. Sains itu praktikal kah? Kajian saintifik, logik tentang ilmu pengetahuan. One of the way to make better future. Eksperimen. Dia nampak balang kaca semua tu terus eksperimen. Okay. Sabar je lah, chemical plus chemical boom. Proses pengumpulan formula chemical, ilmu. Okay, science is about knowledge. Betul. Kajian saintifik. Sama. Responnya tak habis ni awak ni. Kajian saintifik apa? Okay, sains tentang apa? Apa itu sains? Kan? Yang awak faham tu sains ke sebenarnya? Eksperimen tu sains ke? Okay, baik. Okay, 18. Cukup lah tu, memang cukup lah 18. Okay, sebenarnya sains ni apa? Okay. Sains tu, terima kasih kepada respon semua. Ada yang kena, ada yang tak kena. Tak kisahlah, maknanya saya nak tengok you have the idea of science. What is the science? Okay, perkataan sains itu yang kita kena faham. Asalnya biasanya kalau kita tengok kepada perkataan asal apa-apa teori pun, dia mesti merujuk kepada bahasa Latin. Itu Cynthia. Okay, sains itu kalau menurut kepada Endang Saifuddin Ansari, dia sebenarnya banyak sangat definisi daripada pelbagai scholar-scholar ni. Kebanyakannya mentakrifkan sains itu sebagai satu ilmu pengetahuan. Jadi ada sahabat antum yang tulis dalam chat tu, dalam pedek tulis ilmu. Betul, that's right. Sains adalah ilmu. Okay, ilmu sebelum munculnya sains-sains moden tu, sains tu memang dah ada. Dan sains itu berkembang mengikut berzaman. Jadi dia berkembang mengikut berkembangnya pemikiran manusia. Okay, sains itu satu ilmu. Dan dia didefinisikan sebagai satu ilmu pengetahuan yang bersistematik. Yang boleh diuji. Tadi ada kawan-kawan antum tulis eksperimen. Maknanya itulah dia. Sains itu adalah sesuatu ilmu pengetahuan yang teratur dan ia boleh diuji. Untuk apa kita uji sains tu? Untuk dibuktikan kebenaran dia. Dibuktikan kesahihan dia. Logiknya tu. Seperti kawan antum ada yang tuliskan logik kan. Kita gunakan eksperimen untuk menguji kebenaran ilmu itu. Untuk memahami alam ini. Okay? Dan ia adalah menurut Sulaiman Nordin ni, satu ilmu yang tersusun lah. Berkaitan, kebanyakannya adalah berkaitan fenomena alam semula jadi. Tak kira lah manusia ke, tumbuhan ke, haiwan ke, alam semesta, alam kosmos, itu semua didefinisikan sebagai sains yang kita boleh uji kebenaran dia. Okay? Jadi bagaimanakah sains itu membantu manusia? Sains itu sendiri adalah
pemahaman manusia. Maksudnya sains ini dicipta oleh manusia itu sendiri. Bagaimana ilmu pengetahuan itu disusun? Manusia yang susun ilmu tu. Contohnya nak memahami sesuatu penyakit. Apa puncanya, apa sebabnya, itu semua berdasarkan kepada sains. Jadi manusia yang susun simptom-simptom. Kalaulah awak kata awak ni mengidap COVID, bagaimana awak nak tahu awak tu mengidap COVID? Ada tanda-tanda dia. Itu sains itu disusun oleh manusia lah. Manusia yang susun. Kenal pasti COVID itu bagaimana, tanda-tanda dia, cara nak cegah COVID itu semua berdasarkan kepada sains. Okay? Dan dari sudut pandangan Islam, sains itu sebenarnya sangat luas. Sangat luas. Sebab sebelum dalam kalangan ilmu Islam ni, sebelum mereka memahami sains, mereka memahami Al-Quran terlebih dahulu. Mereka membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, barulah mereka ini memahami ataupun membuat kajian berdasarkan sains. Berbeza dengan ilmuwan barat, mereka ni kaji dulu. Dia kaji sebab dia tak ada buku panduan. Dia gunakan apa kalau orang barat? Dia gunakan logik akal dia. Logik akal dia untuk mencipta sesuatu, untuk memahami sesuatu. Berbeza dengan ilmuwan Islam, dia gunakan Al-Quran dulu untuk memahami. Contohnya, salah seorang daripada ilmuwan Islam ni Ibn Sina ni, Ibn Sina ni terkenal dalam kalangan negara barat ni adalah sebagai Avicenna. Avicenna ni ditukar nama lah. Bukunya Qanun At-Tibb tu. Qanun At-Tibb, the Canon of Medicine. Telah bukan dirompak tau, dibawa. Kita ingat kalau perpindahan ilmu tu bagaimana masyarakat barat membawa buku-buku ilmuwan Islam ke negara barat. Bukunya tu ada di sanalah, di barat. Di mana saya tak pasti dah sama ada tapi ada di muzium barat sekarang. Digunakan buku tu sebagai panduan dan dalam tu dilaporkanlah bagaimana nak memahami sesuatu perkara tentang penyakit. Sebab dia ni ahli perubatan. Okay? Dan Ibn Sina menganggap bahawa kaedah berdoa juga dianggap sebagai satu metodologi saintifik dalam Islam, dalam sains Islam. Okay? Tapi kalau di barat, dia tak terima kaedah berdoa itu sebagai satu metodologi saintifik. Jadi ini berbeza lah. Okay? Dalam pada perkembangan, seperti saya nyatakan sebelum ni, orang Islam ketika itu mereka belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis. Okay? Dalam masa yang sama, bila mereka mempelajari Al-Quran, ada ayat tentang kejadian fenomena alam, tentang sifat cahaya, tentang kejadian hujan, kan? Jadi ada antara kita, contohnya Ibn Haytham, dia mempelajari tentang sifat cahaya. Bila dia belajar tu, dia tengok tentang ilmu hukum fizik dalam Al-Quran tu, dia cuba mencipta apa? Ibn Haytham, dia mencipta optik, kamera kan? Kamera optik berdasarkan kepada ayat Al-Quran tu. Tetapi dalam masa yang sama, timbul salah faham dalam kalangan orang Islam sendiri. Mereka menyatakan bahawa ada dua puak lah. Satu kumpulan yang sukakan kepada penciptaan invention ni, mencipta sesuatu yang lebih merujuk kepada sains. Satu kumpulan lagi yang hanya jumud, hanya nak tahu, hanya beranggapan bahawa kita kena belajar tentang ilmu hadis Al-Quran je. Tak boleh nak mencipta tentang dunia-dunia ni, tak boleh. Jadi itu adalah salah satu salah faham dalam kalangan ilmu Islam yang lain. Ada kelompoknya lah. Maknanya zaman tu pun ada juga yang menentang orang-orang yang mencipta barang macam-macam ni kan. Kumpulan yang pertama dia menganggap ilmu sains ni adalah ilmu sekular. Ilmu sekular yang menyebabkan kita boleh jauh daripada agama. Tapi berbeza dengan kumpulan yang lagi satu, kumpulan yang cuba untuk menghubungkan antara sains dan kehidupan beragama ni, mereka kata itu keperluan. Kalau kita tak mencipta sesuatu, macam mana kita nak upgrade hidup kita? Walaupun Al-Quran itu sebenarnya adalah panduan kita. Itu jadinya ada dua kumpulan. Itulah berlakunya salah faham. Ada yang kata itu akan merosakkan hubungan kehidupan beragama. Tapi satu kumpulan lagi kata sains itu adalah untuk kita memahami lebih agama kita. Okay. Jadi dalam kalangan masyarakat kita pula, dalam kalangan umat Islam lah ni Mavish, saya cerita tentang movie, saya cerita tentang umat Islam ni, Fifi semua. Golongan ilmu Islam ni membahagikan pula ilmu ini kepada dua, iaitu satu fardu ain, satu lagi fardu kifayah. Jadi dalam ilmu Islam ini dia ada dua lah. Ilmu-ilmu berkaitan tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang tafsir tu kita jatuhkan kepada fardu kifayah. Tetapi macam mananya fardu ain? Fardu ain ni contoh Haikal. Haikal seorang Muslim, dia kena tahu. Haikal kena tahu apa kalau fardu ain tu Haikal? Tahu solat,
tahu baca Quran dengan bertajwid, tahu tunaikan cara nak tunaikan haji, tahu cara untuk berpuasa, itu fardu ain. Maksudnya orang Islam ni kena ada dua lah. Satu ilmu yang wajib dia tahu. Kalau macam movie sendiri kan, mesti ada ilmu dalam agama movie yang movie kena tahu kan. Okay, Fifi kena tahu agama Fifi apa, nak kena buat apa. Tapi kemudian ada lagi yang lain, ilmu yang wajib Fifi tuntut, ilmu lain lah. Ilmu sekarang ni tengah belajar ni. Maksudnya fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya kalau Syahmi, katalah dalam kelompok kita ni, dah ada orang yang tuntut ilmu tu. Kita tak perlulah Syahmi tuntut ilmu tu. Contohnya kalau kita lah dikatakan semua ilmu ni kita kena tuntut, kita wajib, fardu ain dah kata, fardu ain tu wajib semua kena tahu. Pengsan lah kita Syahmi sebab ilmu ni Allah kata umpama 7 lautan tak habis dakwatnya kalau kita tulis, betul? Jadi kita hanya difardukan untuk mengetahui satu ilmu fardu ain yang khas untuk kita je. Gunakan tanggungjawab untuk beribadah. Kemudian yang lain itu fardu kifayah itu ilmu sains, ilmu tafsir sendiri pun Syahmi tak perlu tuntut pun sebab kita dah ada ahli mufassir kita, ilmu hadis. Yang wajib adalah fardu ain. Ini pembahagian. Itulah sebabnya kenapa berlakunya pembahagian, kerana salah faham tadilah. Okay, bila ada ilmu menyebabkan dia rasa kehidupan agama terkebelakang. Itu tidak, mungkin itu maksudnya salah faham lah. Okay, jadi kita bersyukur sebenarnya kepada ataupun kita berterima kasih sebenarnya kepada ilmuwan Islam kita yang telah mengkaji dulu-dulu tu masa the golden age of Islam itu, mereka tidak menganggap itu sebagai satu masalah. Jadi mereka rasa itu fardu kifayah. Pagi bila kalau tak ada orang buat, takkan ada orang explore ataupun meneroka alam sains itu. Okay. Jadi semuanya, kedua-duanya itu antara fardu ain dan fardu kifayah itu adalah kewajipan. Kalau kita tengok dalam Islam ni kita ada hadis talabul ilm fardhun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu satu kewajipan ke atas setiap orang Islam. Dan Al-Ghazali juga lihat ada dua kewajipan itu, sama ada fardu ain dan juga fardu kifayah. Okay. Panjang cerita dia. Ilmu sains dalam Islam, Islam melihat sains itu sebagai ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini merujuk kepada ilmu bijaksana. Okay. Supaya bila sains ini kita teroka, kita akan mengupgradekan diri kita, memudahkan kehidupan kita. Bayangkan kalau tak ada ilmu sains, kalau orang Islam pun tak teroka, tak akan ada lagi kita tengok, tak akan ada kamera, tak ada handphone, tak adalah internet, tak adalah kereta api, tak adalah kapal terbang, tak ada. Kalau tak ada orang yang mempelopori, pelopor-pelopornya tidak ada. Jadi apa dia jawapan dia? Hukum mempelajari ilmu sains adalah fardu ain. Apa jawapan dia? True or false? Boleh jawab situ. Choose your answer. Choose your answer. Sudah tadi kan? Ilmu sains itu fardu ain kah? Ya kah? Cepat-cepat. Jawapan senang je ni. 20 orang dah ada. Bagus-bagus. Najmi dah ada, Najmi. Najmi, suara sikit Najmi. Kalau dah ada. Dah tak nampak pun berapa orang yang ada tu. Najmi tak ada masuk lagi? Tak join lagi kelas? Okay. Sekejap je. Jadi ilmu sains, apa soalan tadi? Okay, hukum mempelajari ilmu sains adalah fardu ain. Betul ataupun salah? Berdasarkan kepada penerang Ustazah tadi. Okay, jadi jawapannya kebanyakannya jawab salah. CP je ni. CP je nampaknya. 9 orang jawab betul, 10 orang jawab salah. Suka pula. Cepatlah jawapan. Okay, ini final Okay, 8 orang jawab betul, 11 orang jawab salah. Okay, hukum mempelajari ilmu sains kalau berdasarkan kepada saya nyatakan tadi adalah fardu kifayah. Okay, maksudnya salah lah statement ni. Okay. Macam saya cakap tadi, yang wajib fardu ain adalah ilmu tentang apa? Tentang baca Quran, tentang solat. Itu wajib. Tapi ilmu sains ni adalah fardu kifayah. Tak semua orang wajib untuk pelajari. Tapi jangan sampai tak ada orang yang belajar.
Kalau tak ada orang yang belajar dah jatuh hukumnya wajib lah untuk kita. Okay? Jangan salah faham tu. Okay, seterusnya kita tengok kepada sedikit lah beberapa ayat Al-Quran ni menyatakan tentang kitab-kitab kitab-kitab pula ayat-ayat tentang fenomena alam ni ada banyak dalam Al-Quran ceritakan tentang hujan, tentang cahaya. Okey, dalam Al-Quran tu kalau boleh awak tengok, nantilah awak tengoklah sendiri tafsir kan. Ada satu ayat Quran tu bercerita tentang cahaya tau. Ayat Al-Quran inilah yang digunakan oleh Ibnu Haytham untuk mengkaji tentang optik. Surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 35. Okay. Okay, dalam surah An-Nur tu terjemahannya saya bacakan. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus dan di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Dengar je lah. Okay. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkatnya. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendaki dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui. Dalam kaedah ini, daripada ayat inilah Ibnu Haytham dan ramai lagi lah ilmuwan Islam yang lain menggunakan kaedah ini sebagai memahami bagaimana fungsi cahaya itu bersifat cahaya. Contohnya, had laju cahaya, teori kerelatifan had laju, gerakan cahaya, ilmu fizik lah berkaitan tentang cahaya. Okay, soalan saya, kenapa kita tak nampak malaikat? Kenapa kita tak nampak malaikat? Okay. Satu, malaikat itu dicipta. Allah kata malaikat itu dicipta daripada apa? Haikal? Malaikat daripada apa Haikal? Ada ke tak ada Haikal? Cahaya. Cahaya kan Haikal kan? Haikal, cahaya tu bersifat apa Haikal? Sifatnya apa? Slow ke laju? Laju. Kita sangat laju. Laju kan? Sangat laju kan Haikal kan? Jadi cahaya ni bila sifatnya laju, Haikal pernah terfikir tak? Kenapa agaknya Haikal tak nampak malaikat tu? Sebab mata kita tak boleh menangkap kelajuan cahaya. Satu, mata kita tak dapat tangkap kelajuan cahaya. Satu lagi biarlah kita ni, mata kita ni, manusia ni sangat terhad kan. Tidak boleh melihat perkara ghaibiyat, perkara-perkara ghaib ni. Tetapi kalau ikut logik, ia dikaji oleh ilmu Islam, kenapa kita tak nampak malaikat? Sebab cahaya tu, contoh, bila Haikal petik je lampu, tekan switch lampu, you switch on the lamp, Haikal takkan nampak kan bagaimana cahaya bergerak, tapi tengok-tengok dekat lamp tu, dekat mantle tu terus nyala, betul? Tak nampak kan? Begitu lajunya. Sebab itu sebenarnya kalau yang untuk movies lah kami orang Islam ni percaya di kiri kanan kami ni ada 2 orang malaikat movies yang mencatat amalan baik, amalan buruk kami. Sebab tu sentiasa malaikat itu ada tapi kita tak nampak. Kita tak nampak sebab sifatnya sifat berbentuk cahaya. Kita tak perasan pun. Bagaimana cahaya tu kita tak nampak ia bergerak. Macam tu juga malaikat. Kalau syaitan tu macam mana pula ni Muzakir, syaitan macam mana? Boleh nampak tak syaitan? Boleh nampak tak? Kalau nampak, Muzakir tak tidur malam agaknya kalau nampak Muzakir. Syaitan itu daripada apa Muzakir? Muzakir ada tak ni? Muzakir, dengar tak saya tanya ni? Muzakir, ada tak ni? Syaitan tu daripada apa? Allah cipta syaitan tu daripada apa? Ada tak tu? Tidur ni. Muzakir dalam tu ada ke? Ada. Muzakir dengar tak? Daripada apa? Api. Api kan? Sifat api pun kita tak nampak juga. Tetapi kalau Muzakir berkeinginan nak nampak syaitan tu memang boleh. Ada ilmunya kalau kita nak nampak. Jadi kalau boleh tak nak nampak kan? Kau nak tengok. Muzakir, lain kan sifatnya. Okay, baik. Seterusnya kita tengok bagaimana metodologi sains Islam. Dia ada 6 pendekatan akliyah. 6 pendekatan akliyah ni, maknanya akliyah ni kena ingat asal perkataan akal tu adalah akliyah.
Tapi kalau kita kata nakliyah itu daripada sumber Al-Quran dan juga hadis. Tu jangan keliru. Kalau kata sumber nakliyah, nakl kalau tak ingat nakliyah tu, ingat akliyah itu daripada akal. Okay. Akal ini maksudnya manusia lah yang cipta. Okay. Bagaimana metodologi sains di Islam ini? Yang pertama sekali, ia meneliti makhluk di alam sekitar. Maksudnya melihat keadaan makhluk lah. Melihat keadaan manusia, keadaan pokok, keadaan haiwan, kemudian memahami, cuba mengkelaskan, cuba mengkategorikan maklumat yang dia ada dalam bentuk fakta, kemudian membuat analisis berdasarkan akal dan logik, menguji, kan kawan awak sebut tadi melakukan eksperimen kan, tu sains tu. Dah lakukan eksperimen, buat pula hipotesis. Buat hipotesis sama ada betul ke tak teori yang dia rasa tu. Dan dia buat satu kesimpulan. Itu metodologi sains Islam. Jangan risau, tak payah screenshot pun saya punya ni. PowerPoint ni saya bagi nanti. Okay. Cuba lihat gambar yang saya share ni. Apakah yang anda fahami daripada gambar ni? Ni gambar orang tengah buat apa agak-agaknya. Tulis situ. Kalau tak nak jawab, tulis situ. Tengah buat apa ni? Tengah main ke? Tengah buat apa agak-agaknya? Respon. Okay, manja. Apa yang manja? Perubatan Islam. Gambar tengah apa? Gambar awak orang mengkaji badan manusia, memberi nasihat. Perubatan. Alah bahasa. Orang suruh tanya orang tengah buat apa? Cek mata. Tengok senang kan bahasa kawan awak. Merawat, membuat diagnosis pada mata, berubat. Tengah menurun ke tau, menurun. Memeriksa suhu budak itu, tolong garu. Ni lagi sempoi tolong garu. Buka mata, macam-macam. Tulis je lah apa yang awak faham. Agak-agak tengah buat apa tu. Itulah sebenarnya cara mereka memahami. Tadi saya terangkan tentang metodologi sains tu kan. Bagaimana mereka memahami, kemudian membuat hipotesis, membuat eksperimen, membuat kesimpulan. Ini adalah salah satu gambar terkenal bagaimana Ar-Razi merawat pesakit. Adalah yang betul kat sini. Yang tengah buka mata sikit. Contoh kan. Jawab je, checking the person. Jawab je, siapa yang masih jawab. Okay, ini adalah gambar Ar-Razi apabila beliau cuba untuk memahami penyakit smallpox ataupun kita panggil chickenpox. Dia lah antara pelopor dalam buku The Canon of Medicine dia tu menghuraikan tentang penyakit simptom-simptom chickenpox. Smallpox lah. Siapa yang dah kena chickenpox? Ke tak pernah kena lagi? Okay. Harap-harap semua dah kena lah. Ada yang tak kena lagi? Habislah. Biasa siapa yang tak kena lagi ni kan, dia dah besar-besar baru nak kena, dia kena lagi teruk tau. Nak-naknya kalau Laila tak kena lagi, Laila kena sebiji dekat depan dahi Laila. Kemurungan Laila. Atas batang hidung ke Laila yang besar, yang ibu chickenpox tu. Tak hilang tau parut chickenpox ni. Nangis Laila kalau kena kan Laila kan. Jerawat kena satu biji pun dah bising-bising kan Laila. Okay, tadi tu adalah gambar Ar-Razi. Antara gambar yang tersohor lah di-share dekat museum dekat Eropah sana, bagaimana Ar-Razi mengkaji tentang penyakit chickenpox. Kenapa Ar-Razi? Kerana dia lah antara pelopor utama yang mengkaji tentang penyakit ni. Dia menggunakan metod observasi. Metodologi sains Islam sebenarnya ada dua. Satu menggunakan observasi. Observasi tu kita panggil apa? Pemerhatian. Okay, dia melihat sendiri bagaimana orang yang demam, orang yang sakit chickenpox ni, mula-mula sekali dia akan demam. Macam kita lah, kita demam dulu kan, baru keluar apa benda, pox kecil tu kan, small pox tu baru keluar. Okay, kemudian bila dah demam tu kita akan rasa gatal-gatal.
tidur pun menggigil lah. Tu dia lihat pattern tu sama dalam kalangan pesakit-pesakit yang lain. Kemudian baru Ar-Razi bila dia tengok tu, observasi tu, next dia adalah method eksperimen ataupun method uji kaji. Dia gunakan caranya bagaimana dia gunakan perubatan lah. Dia gunakan ubat ni, sekian katalah pokok ni, dia suruh pesakit ni minum. Okay, pesakit ni minum, dia nak uji lah bagaimana apa yang sesuai. Jadi ada beberapa orang yang dia gunakan tu, dia gunakan pula jadi bahan uji kaji dia tu mana yang sesuai. Ada orang yang bila bagi minum ni dia sihat, ada yang bagi ubat lain tak berapa sihat. Jadi dekat situ Ar-Razi boleh membuat kesimpulan bahawa untuk mengubati penyakit chickenpox ni, pesakit kenalah minum ubat sekian. Dia kena buat apa, dia kena buat apa, dia kena buat apa. Itu adalah dua metodologi sains Islam yang kita kena fahamlah bagaimana ia berlaku. Apa pula ni? So, tak boleh lah gangguan-gangguan tengah-tengah ni. Okay? Baik. Jadi dua yang ingat satu menggunakan observasi, kemudian method eksperimen. Okay, dia guna tadilah dia buat uji kaji, dia buat hipotesis, dia buat kesimpulan. Okay, seterusnya dalam metodologi sains ini, sains Islam ini perlu ada ciri-ciri yang penting di mana setiap ilmu Islam kena pegang. Yang pertama sekali, perbahasan secara ilmiah. Perbahasan secara ilmiah ini adalah jangan cek gaduh lah. Maksudnya bila dia contohlah Ar-Razi dah buat eksperimen, dah buat hipotesis, dah buat kesimpulan, dia terangkan, dia share penemuan dia tu kepada orang lain. Kita macam masa zaman Golden Age dulu, mereka suka ni tau, berkumpul dalam satu halaqah ataupun bulatan untuk berbincang, menerangkan hasil dapatan mereka. Setiap ilmuwan itu akan bebas mengeluarkan pendapat. Saya jumpa ni begini buktinya apa. Bukan untuk bergaduh. Jadi bila masing-masing bagi pendapat, mereka gunakan hujah mereka, apa buktinya. Apa bukti awak rasa smallpox tu boleh sihat? Ar-Razi. Jadi Haitam pun kata begini. Sebab dalam kalangan ilmu Islam ni, mereka ni bukannya master dalam satu bidang. Contoh Ar-Razi ni, walaupun dia ni terlibat ataupun interest dia dalam bidang perubatan, tapi dia juga minat dalam bidang muzik, dia minat juga dalam bidang syair. Ada juga. Mereka ada macam-macam lah bidang yang mereka master. Okay. Kemudian analisis secara sedar dan saintifik. Bila mereka mengkaji tu, mereka cuba mengkaji dengan cara untuk mencari kebenaran. Bukan sekadar, maksudnya bila dia kaji tu, dia menghadap pesakit tu, contoh Ar-Razi, dia tak tinggalkan, dia kena tengok betul-betul, dia tak ada sampai tertidur ke apa ke tak. Dia betul-betul melihat pesakit tu, dia jaga pesakit tu supaya apa yang dia nak kaji tu, hasilnya tu betul-betul pesakit ni memang betul. Dia kaji, dia bagi ubat ni, dia jaga. Dia tidak boleh sambil lewa. Analisis itu perlulah secara sedar dan tepat supaya dia tidak, supaya kita dapat hasil keputusan yang tepat lah maksudnya kan. Tidak boleh sambil lewa. Sebab ni kadang-kadang ada saintis yang dia ada makmal kan. Dia buat uji kaji tapi lepas tu dia tinggalkan makmal tu. Dia tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Bila dia datang, dia tengok hasil dia punya kajian tu, berlaku uji kaji dia tu macam tu, dia mungkin ada bahan-bahan asing yang telah terusik sebab tanpa dia sedar. Sebab itu dalam ilmu Islam ni, mereka betul-betul kaji tu, kalau dia kaji dah tentang satu ubat, dia pastikan tak akan tinggalkan benda tu. Dia memang passionate, dia memang tunggu supaya tak akan ada dapat benda-benda asing yang masuk. Kemudian yang ketiga, kejujuran saintifik. Kejujuran saintifik ini lebih kepada bagaimana mereka menghuraikan ataupun dapatan tu yang mereka dapat tu betul-betul, katalah dia kaji memang ubat ni tak sesuai, dia tak akan kata ubat ni sesuai. Maksudnya apa kajian yang dia dapat tu katalah tak kena kan. Dia target guna ubat ni betul, tapi bila bagi ubat tu betul, saya dah guna ubat yang betul dah, tapi tak nampak macam mana. Tak boleh. Okay, jadi kena buat, katalah kalau uji kaji itu fail, gagal, kena nyatakan, saya gagal untuk membuktikan bahawa ubat ini berkesan, contohnya lah kan. Itu yang perlu ada sebagai seorang saintis. Kemudian kebebasan berfikir tanpa terikat dengan teori terdahulu.
Okay, ia perlu ada sifat ilmu yang berkembang lah. Maksudnya mungkin sebelum ni ada teori menyatakan bahawa penyakit smallpox ini disebabkan sekian. Tapi bila Ar-Razi buat uji kaji, dia dapat satu kita panggil dapatan hasil kajian yang lain. Dia tak boleh terikat dengan teori yang ada. Dia kena ikutlah apa keputusan kajian dia. Bukan kerana nak meraihkan teori terdahulu, dia terpaksa ubah juga walaupun dapatan dia lain. Okay. Kemudian yang kelima, jati diri ataupun self-confident. Self-confident ini adalah lebih kepada bagaimana saintis itu menerangkan ataupun berani menggunakan hujah untuk menerangkan hasil dapatan uji kaji dia. Kalau tak confident, tak akan adalah wujud Ar-Razi, tak akan adalah wujud Ibn Haytham, Al-Jabir, macam-macam kan. Kalau dia tak Al-Khawarizmi, kalau dia tak confident dengan dapatan dia, macam Al-Khawarizmi, dia antara pola-pola algoritma kan. Bila dia sampaikan hujah dia tu, dapatan dia tu, dia kena confident. Sebab apa? Kalau dia tak confident, bila orang tekan dia, bila dia bentang pada orang ramai dalam satu halaqah, ilmuwan lain semua hentam dia, tapi dia tetap juga kekal bahawa ini dapatan dia. Tu kena ada self-confidence. Kita yakin kita buat benda yang betul. Okay? Dan itu maka habislah tentang tajuk sains. Okay. Write your dot to how you are feeling now. Keep going. I understand. I'm a little confused. Stop. I need help. So what is your answer? Write the icon. Okay, satu tentang sains dah habis dah. Okay, we are moving to the next chapter. Chapter 4. But I need your feeling. I need to know your feeling right now. So keep on. Drag the blue icon. Which one? Okay, we have 12 responses. Cepat-cepat. Ni senang je. Takkan lama-lama sangat nak fikir. Rasa sleepy ke apa ke. Or you don't understand at all. Stop, I need help ke kan. Tak apa. Saya tak marah. Saya tak beritahu pun. Ini jawapan Syahmi. Ini jawapan Movies. Tak ada. Saya akan tengok last nanti. Report saya salah. Okay. How you are feeling right now, Laila? Ya, Dina ada ke? Siapa yang pergi vaksin hari ni? Saya tak ingat siapa. Ada yang beritahu saya ni pergi vaksin. Tak apa, kita lagi satu je, lagi satu topik je. Okay, can we see the answer? Okay. Tu dia. Oh, tak ada yang pergi stop I need help Okay, keep going. I understand. I'm a little confused. Tu yang still running around tu, why? Still running around. Oh, you just want to play around. Okay, bila tengok majority keep going, I understand. So, I will continue our lesson today. Nobody stop. Okay, oh, you are still confused. You want to stop? No need to stop lah. Baru apa? Baru apa? Ni 1 jam baru. Tak sampai 1 jam kan? Okay, we continue to next chapter. Now, technology and Islam. Okay. Okay, harap-harapnya lepas habis kelas ni, antum semua akan tahulah peringkat perkembangan sains dan teknologi, perspektif Islam terhadap sains dan teknologi dan prinsip-prinsip utama sains dan teknologi. Biasalah soalan-soalan ni tadi tentang sains. Okay. What is the meaning of technology? What do you understand about the word technology? Apakah maksud teknologi? When people ask you, what is technology? What do you understand about technology? Okay, tulis tu. Write your response. Kita nak orang bergerak-gerak lah sikit. Saya dah cakap seorang kat sini kan. Okay, jawab. Sekejap ya, saya nak tengok. Siapa yang ada? Kenapa bagi mesej kat saya tadi ni? Apa benda ni? Oh. Najmi tak ada hari ni ke? Tak datang hari Najmi. Lah, tak ada. Siapa tahu tak? Afiq, kenal tak Najmi ni? Baik tak dengan dia? Tak baik kan? Orang bukan kenal pun kan?
Syahmi, Najmi ni siapa mana ni? Oh, Syahmi lagi yang kena. Najmi yang menang tak masuk kelas pula dia. Tak beritahu saya pun kenapa. Okey dah. Izzat pun tak masuk kan? Izzat saya buat video. Oh, masuk kelas dulu. Saya buat video pula dia. Okey. Okey, kita continue. What is technology? Kecanggihan gadget. Ni dasar gadget ni. Okay, technology is the set of knowledge, skill and experience. Nah, alat memudahkan kerja manusia. Okay, advancement tools. Pembangunan komputer, inovasi. Ui, panjangnya. Ui, Universiti Teknologi Malaysia. Aktiviti atau kajian menggunakan pengetahuan sains. Where the world is going. Benda lama diubah menjadi baik. Menggunakan mesin. Macam-macam kan. So you have the idea what is technology. Panjang je jawapan dia ni. Ni simple je. Future. Tengok jawapan sama ni. The sum of technique, skills, method. Ni maksudnya apa ni? Jawapan sama ni. Tak mana ambil jawapan ni. Sama pula jawapan dia, konsep yang luas. Teknologi ialah ... Okay. Alah bila tanya ni guna je lah bahasa sendiri. Tengok dah ada jawapan yang sama. Google lah tu. Okay, teknologi ni sebenarnya adalah kalau istilahnya daripada bahasa Yunani tekna bermaksud seni atau kerja tangan. Logos tu maksudnya wacana atau kata-kata sistematis. Ini dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa memanglah awak susah nak faham kan. Tapi teknologi ni sebenarnya adalah satu ilmu praktikal. Okay? Ilmu praktikal berbanding ilmu sains yang lebih bersifat teoretikal. Okay? Teknologi ni kita takrifkan sebagai satu ilmu pengetahuan. Kalau tadi sains adalah satu ilmu pengetahuan yang bersistem. Satu ilmu pengetahuan yang teratur untuk menguji kebenaran kan. Itu sains kan tadi kan. Untuk diuji kebenaran dia. Untuk menguji kebenaran dia. Berbanding dengan teknologi pula, teknologi ni adalah satu ilmu pengetahuan, ada tambah lagi, dan tindakan yang bersistem. Dia ada tambahan. Tadi ilmu yang teratur yang bersistem. But technology is ilmu pengetahuan dan tindakan yang bersistem. Kenapa tindakan? Sebab dia dikaitkan dengan proses industri. Macam kawan awak sebut tadi, tentang teknologi, sains-sains yang berkaitan dengan kejuruteraan. Bukan setakat pembangunan komputer je, bukan setakat pembangunan gadget je, tetapi anything yang berkait dengan engineering. Okay, dia berkait rapat, related to engineering, anything. Okay, sebab tu bezanya sains more on theory, but technology more on practical. Sains ilmu yang bersistem. Teknologi ialah ilmu dan tindakan yang bersistem. Maknanya mana datang dulu? Sains datang dulu ke teknologi datang dulu? Tu kena tanya. Sains datang dulu ke teknologi datang dulu? Respon. Sains. Tulislah. Sains. Sains. Apa Mubis kena jawab tu? Mestilah sains. Dia nanti jadi perdebatan pula antara telur dan anak ayam. Mana dulu keluar? Telur dulu wujud ke anak ayam wujud dulu? Macam tu lah kan. Jadi kalau kita tengok kepada definasinya, nampaknya anak-anak murid sudah faham lah Science mesti come first, then technology. Okay. Now, dalam sejarah Islam ni, sains pula kita tengok, dia panggil sebagai sina'ah, iaitu ilmu kegunaan. Okay. Ilmu kegunaan, ilmu yang berkait dengan aktiviti. Dan tujuannya tersendiri maka dipanggil ilmu. Dia lah ilmu yang digunakan lebih kepada praktikal. Ilmu teknologi pun merujuk kepada ilmu praktikal. Okay, sina'ah. Okay, kemudian ada juga ramai ilmuwan barat juga mentakrifkan teknologi itu sebagai pengetahuan umum kepada sains perusahaan. Okay, gunakan alat-alat jentera. Tengok kat situ lah kat slide tu kan. Ilmu matematik. Tapi sebenarnya kebanyakannya adalah untuk engineering, untuk sains kejuruteraan. Okay. Dan berkembangnya teknologi inilah yang kita katakan teknologi berkembang memudahkan kerja-kerja manusia. Kalau sains sahaja, ia tak berkembang untuk memudahkan kerja manusia. Kalau sains sahaja, kalau faham tentang sains sahaja. Tapi bila munculnya teknologi itu barulah memudahkan kerja manusia. Okay.
Banyak Dixon pun mendefinisikan penggunaan perkataan teknologi digunakan dalam pengetahuan sosial lebih banyak dengan menunjukkan bahawa antara bahasa, perkataan, pengucapan, macam-macam definisi lah. Tapi yang saya nak antum faham, sains dan teknologi itu berkait rapat. Okay? Dan jawapan ni di sini apa dia? Sains adalah teori manakala teknologi adalah praktikal. Setuju ke tak setuju? Agree or disagree? Okay, write the icon. Ini yang dengar lah, yang tiba-tiba dapat soalan macam ni tak dengar soalan tanya apa tadi. Memang tak dapat lah. Okay. So which one is practical? Which one is theory? Do you agree? Sains adalah teori manakala teknologi adalah praktikal. Jawapan kena cepat lah. Dah 22 orang dah. Bagus. Ramai dah masuk. Kau suka ramai masuk kelas. Janganlah tak masuk kelas. Masuk kelas pula janganlah tidur. You all ni. Baru ni ada cikgu dia viralkan dekat ni lah media sosial. Muridnya main game sampai 7.45 pagi. Ada tak dalam kelas ni yang jenis main apa nama benda awak main tu, PUBG. Benda nak sebut lah, PUBG tu PUBG ke apa. Sampai 7.45 cikgunya cari. Cikgunya pula skodeng. Memang ada nama student dia main. Agaknya online game ni memang keluar nama awak Memang keluar nama ke? Haikal lah main game Pandai je susah tembak-tembak je. Ustazah ni memang jenis orang tak suka main game. Memang ni lah, tak boleh lah game. Tak tahu kenapa. Kejap Kena pandang betul je. Ose main. Ose. Kejap. Hello, Assalamualaikum. Akira, saya tengah kelas. Dia sebenarnya sebenarnya pasal apa ni? Pasal jadual? Okey, lepas pukul 12 boleh? Lepas pukul 12. Lepas kelas nanti saya call Akila. Tak ada suara dah ni. Okay, bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Kekak air kak? Apa tadi jawapan? Ada. Kalau pasal game cepat aja. Okay, sains adalah teori manakala teknologi adalah praktikal. Siapa pula yang disagree ni? Siapa yang agree? Okay, ramai agree. Yang disagree ni habis apa yang awak agree? Sekejap ya. Sains adalah teori manakala teknologi adalah praktikal. Okay, majority of you agree that technology is practical. But we have three students disagree. Why you disagree? Sebenarnya tak tengok kan siapa yang jawab ni kan. Okay, jawapannya apa? Jawapannya ialah sains adalah teori manakala teknologi adalah praktikal. Betul lah. Tak setuju juga? Tak setuju mesti ada justifikasi. Okay, kita tengok Islam dan teknologi. Bagaimana Islam itu melihat kepada teknologi. Okay, kalau kita tengok kepada teknologi, teknologi sebenarnya dalam Islam ni dia lebih banyak merujuk kepada ayat Quran. Macam saya bagi tahu dekat masa sains tadi tentang cahaya ada banyak. Jadi yang Muslim ni Ustazah anjurkan you all, antum tengok Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang membincangkan tentang teknologi. Banyak sangat tentang hujan, tentang penciptaan hujan, penciptaan awan, penciptaan langit. Langit yang ada 7 langit tu ada dalam Al-Quran. Tentang matahari yang beredar di paksinya, bintang-bintang, bintang ada 12, semua itu ada dalam Al-Quran. Sebab itu kita kata ilmuwan Muslim dulu dia rujuk Al-Quran dulu, baru dia mencipta. Berbeza dengan orang barat, dia cipta dulu. Macam masyarakat Greek, dia cipta dulu, dia tak ada panduan dia. Dia mungkin ada buku lama dia kan. Tapi kan Muvish, kalau awak rajin lah baca buku agama awak ni, apa nama dia? Aduh. Muvish, ingat tak buku awak ni? Awak punya kitab awak tu. Veda, kitab Veda Muvish Kitab Veda saya rasa. Muvish tahu tak ni? Muvish ni. Okay, kitab Veda tu Muvish, dia ada bercerita tentang bulan bintang tau. Dia ada teori bulan bintang. Sebab you all pun kalau Muvish nak kahwin, Muvish percayalah kita. Kalau nak kahwin ni orang India ni, masyarakat India ni, dia akan tengok bintang pasangan. Katalah Muvish nak kahwin dengan katalah seseorang, tak nak sebutlah nama orang kat sini kan. Muvish punya Sami ke ketua agama awak tu akan datang bawa satu buku kitab
kitab bulan, bukan bulan tau, kitab tentang sesuai tak Movies nak kahwin dengan perempuan ni. Ada dia kiraan dia punya nasib tu lah, apa tah. Movies tahu tak ni? Movies pun diam je ni. Apa tu? Tulis kat situ lah. So tak baca ni. So tengah share screen kan tak baca. Tahu. Kan? Movie esok nak kahwin. Tapi biasanya saya dengan kawan-kawan saya yang India ni, dia kata dah tak guna dah. Dia masa dia nak kahwin, mak ayah dia tak kuat lah. Kalau ni golongan yang kuat agama, kuat movies yang masih lagi nak kena tengok bintang ni sesuai ke tak kahwin dengan perempuan ni kan. Betul tak movies? Pasangan-pasangan ni kan. Kalau tak nanti movies tiba-tiba dicek tak boleh pula kahwin dengan wanita pilihan, ngamuk movies kan. Okay, itu rasanya sekarang dah tak guna dah kot movies kan. Okay, kita tengok kepada fasa revolusi pula sejarah teknologi. Okay, untuk fasa perkembangan teknologi ada 3 fasa. Kena ingat ni, kejap lagi saya akan bagi quiz. Okay, fasa pertama ialah fasa pra-revolusi. Okay, fasa pra-revolusi ini adalah berlakunya pada zaman bila tau? Pada zaman ketika, kalau awak ingat lah, masa tu zaman-zaman Firaun, okay? Sebelum zaman berkembangnya teknologi dengan lebih hebat. Contohnya lah kalau lebih zaman Paleolitik, Mesolitik dulu, kita manusia mula menggunakan batu, menggunakan kayu untuk menghidupkan api. Nak tangkap ikan dia gunakan dia gunakan benda yang keras, cengkerang ke, siput ke, buah-buah yang keras kan, batu kan. Tapi dalam masa yang sama ketika zaman fasa pra-revolusi ni jugalah berkembangnya teknologi. Kalau kita tengok buktinya ialah di zaman Mesir Purba, awak tengok bagaimana terbinanya piramid. Kalau kita kata zaman tu orang tak tahu teknologi, mustahil. Macam mana mereka boleh cipta piramid? Macam mana mereka boleh membina tembok besar Cina contohnya kan. Kalau tengok Mohenjo-daro, bagaimana pengaliran air dia. Maksudnya zaman tu, masa fasa pra-revolusi, masyarakat ketika itu telah menggunakan teknologi. Sains satu hal, satu ilmu, dan teknologi juga telah berkembang pada waktu tu, masa zaman fasa pra-revolusi tu. Ini lebih merujuk kepada tamadun-tamadun dulu yang berkembang. Okay, daripada zaman Paleolitik, zaman Homo sapien semua tu, sampailah ke zaman tamadun-tamadun yang sekarang dah jatuh kan. Okay, kemudian bergerak pula kepada fasa revolusi teknologi pertama. Fasa revolusi teknologi pertama ini lebih merujuk kepada bagaimana terciptanya mesin wap. Lebih kurang pada tahun 1884 lah. Fasa kedua ni, manusia mula menggunakan teknologi ataupun mula mencipta kereta, mula mencipta mesin-mesin, telefon. Ini semua perkembangan fasa revolusi teknologi pertama ni, fasa kedua ni berkembang di negara barat selepas berlakunya perpindahan ilmu. Bila buku-buku orang Islam dia ke barat, maka barat sebab tu kita lebih kenal siapa? Isaac Newton, kita lebih kenal Benjamin Franklin kan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu sebenarnya orang Islam sebenarnya pelopor yang mencipta alat tersebut. Sebab kalau tengok dalam buku sains pun tak sebut pun nama Al-Jabir, Ibn Haytham, tak sebut kan. Sekarang je baru disebut. Sekarang je baru kita tahu rupanya pelopornya adalah orang Islam. Tapi pada tahun 1884 lah bermulanya fasa kedua ni. Diciptanya mesin, adalah apa? Dicipta kereta api. Seterusnya fasa ketiga. Alah, janganlah mesej fasa ketiga ini. Saya tengah fokus dengan you all ni. Okey, yang ketiga, fasa revolusi teknologi kedua ni, ini kita. Teknologi yang mulalah canggih macam kawan awak sebut tadi, pembinaan gadget, pembuatan komputer. Itu kita. Mulalah kepada IR 4. IR 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ni kita lah. We are moving to 5.0, industri revolusi 5.0 sekarang ni. Sekarang kita berada di revolusi industri 4.0. Tu you all kena tahulah apa benda kan. Tak ada dalam silibus ni, di silibus lain. Okay, sekarang fasa revolusi teknologi kedua ni daripada zaman 1900 sehingga kini, sehingga zaman kita. Ni makin lama fasa perkembangan teknologi kita panggil sangat laju perkembangannya. Contohlah paling mudah, Laila. Sekarang Laila pakai handphone apa? Laila tak nak beritahu Sekarang pakai handphone apa Laila? Mungkin dalam masa
bulan depan je Laila akan tukar handphone baru. Contohlah, sebab apa? Contohlah, iPhone tak cerita lah, Samsung ke, Vivo ke, awak tengok perkembangan dia. Boleh katakan tak sampai sebulan ada je Vivo 10, Vivo 12, Vivo 13, entah Vivo 20 dah sekarang, saya pun tak tahu kan. Okay, Samsung tu Samsung apa nama? iPhone pun dah sekarang berapa tak tahulah kan. Sentiasa berkembang. Dulu kalau Oppo kan, Oppo handphone dia macam tak best, tapi sekarang kawan saya sampai beli handphone Oppo, dia kata sekarang Oppo dah best dan harga pun affordable, lebih kurang macam iPhone je dia kata lah. Saya tak tahulah, saya pun bukan jenis orang yang up to date saya pakai apa yang ada je. Sekarang handphone saya ni masih dah dekat 5 tahun dah handphone saya tak tukar. Tunggulah sampai tak boleh nak update apa dia punya ni kan sistem tak boleh update baru saya tukar. Okay, itu tentang fasa-fasa. Ingat mula-mula sekali fasa pra-revolusi, fasa revolusi teknologi pertama, kemudian fasa revolusi teknologi kedua. Okay, seterusnya kita masuk tajuk yang lebih berat sikit, prinsip teknologi dalam Islam. Okay, movies dia kena tengok jugalah dalam Islam, tengok macam mana kan teknologi. Kalau dalam barat movies, Fifi semua ni yang non-muslim ni, dia tak kira tau. Dia tak ada konsep. Dia tak ada konsep teknologi nak cipta apa, ciptalah suka hati. Nak buat apa. Tetapi dalam Islam dia ada prinsip dia kena tengok. Kenapa dalam Islam ni ada? Sebab ada beberapa perkara yang kita kena perhatikan dalam mencipta teknologi ni, perlu kepada beberapa prinsip yang kita tengok. Yang pertama sekali ialah prinsip tauhid, khilafah, ibadah, halal haram, adil, zalim, istislah, dia. Kita tengok satu-satu. Ni dalam prinsip teknologi dalam Islam ni perlu melihat kepada beberapa prinsip. Yang pertama sekali prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini merujuk kepada kalau kita sebagai umat Islam ni, bila kita nak mencipta sesuatu itu, pastikan apa yang kita cipta itu adalah mengikut apa yang Allah telah gariskan. Jauhi perkara yang dilarang, buat apa yang disuruh. Contohnya ia berkaitan dengan hal haram lah. Kita nak cipta sesuatu tu untuk apa? Supaya apa? Supaya kita dapat keredaan daripada Allah SWT. Macam ilmuwan Islam kita yang lain lah. Dia cipta ni untuk cipta kamera. Contoh Ibn Haytham cipta kamera untuk apa? Supaya masyarakat Islam ataupun kita sebagai manusia faham, untuk memahami apa ataupun mengetahui mana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya kan, lebih membawa kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Cipta itu atas dasar supaya kita ni lebih menunjukkan bahawa kita ni nak capai sesuatu tu, nak buat sesuatu tu kerana Allah SWT. Kemudian prinsip khilafah. Kalau prinsip khilafah ini lebih kepada, sebenarnya khilafah ini perkataan asalnya adalah perkataan khalifah. Khilafah tu jamak dia. Okay? Kalau tengok kepada konsep khalifah tu, Amir Ridwan kan. Okay, Amir, khalifah tu apa Amir? Khalifah tahu kan? Okay. Apa dia Amir Ridwan? Khalifah itu pemimpin. Kita ni Allah cipta ada dua, satu sebagai hamba, satu sebagai khalifah. Hamba itu kita, tugas kita dalam amal ibadah kita, solat kita, puasa kita semua. Tetapi khalifah ini tugas kita kepada semua orang. Tugas kita kepada makhluk lain, manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada alam semesta, kepada Allah SWT juga. Jadi tugas kita sebagai khalifah ni untuk apa? Untuk mentadbir bumi. Mentadbir bumi apa? Supaya kita pastikan bumi ini yang Allah bagi ni teratur. Ini tidak, bila kita mencipta teknologi, kita merosakkan bumi. Memang ada dalam Quran kata Zaharul Fasad. Zaharul Fasad tu di tangan manusia. Manusia ni mencipta kerosakan. Sentiasa mencipta kerosakan. Bila kita cipta teknologi tu, pastikan teknologi yang kita cipta tu mengambil kira keadaan alam sekitar. Tidak apa? Tidak merosakkan alam sekitar. Contohnya lah, kalau menjadi seorang programmer macam dalam contoh kat slide ni, pastikan bukan menjadi orang yang menggodam. Programmer komputer bukan buat perkara-perkara yang bukan-bukan. Contohnya kan, pergi godam sistem orang lain. Bukan. Kita perlukan penggodam tetapi untuk tujuan-tujuan tertentu. Bukan tujuan untuk merosakkan sistem orang lain. Macam antum lah, esok lah habis belajar ni jadi apa? Mungkin jadi engineer, mungkin jadi programmer, mungkin jadi cikgu. Jadi bagaimana antum menggunakan teknologi itu bila mengajar? Bila menggunakan teknologi bukan untuk apa? Ni ada orang yang digunakan teknologi untuk mencipta. Contoh awak dengar tak satu konspirasi? Konspirasinya ialah orang kata
Orang kata, bukan saya kata, orang kata, saintis yang kata. Ada golongan saintis kata COVID-19 ni adalah planted. Tahu tak planted? Planted tu maksudnya virusnya diternak tau, diternak. Sebab itu kalau tengok virus COVID-19 ni antara bila kita tengok makin lama varian dia makin kuat. Kan? Makin kuat. Ni saya share lah ni saintis UKM lah yang cerita Bila dah kena vaksin, masih lagi ada orang kena. Kemudian akan ada pula vaksin yang ketiga, keempat, kelima, tak tahu kan. Sebab itu ada teori konspirasi mengatakan bahawa virus COVID-19 ni diternak. Maknanya bila dah orang kita dah dapat ubat yang virus yang lama, dia berkembang pula virus baru, virus lagi kuat, guna airborne pula macam-macam. Itulah salah satu daripada teknologi yang disalahguna. Dan memang ada satu konspirasi kata, saintis UKM kata, virus COVID-19 ini disebabkan untuk populasi dunia, untuk mengecilkan populasi manusia. Sebab manusia di dunia sangat ramai kan, terutamanya di India, di China, di Indonesia kan. Ramai mati tu memang dia plan untuk supaya ramai manusia mati. Contohlah, kalau kita sebagai orang Islam kita tengok kepada apa? Kita tengok kepada itu adalah salah satu daripada apa? Ujian. Mungkin daripada satu azab Allah nak bagi pada kita supaya kita lebih muhasabah diri. Kenapa agaknya COVID-19 ni Allah hantar. Walaupun kata konspirasi, tapi kita lihat pula sebagai orang Islam, tengok pula dari sudut agama macam mana. Ini adalah satu pengajaran yang Allah nak bagi pada kita. Itu contohlah. Cerita pasal teknologi tau. Okay. Kemudian prinsip halal haram. Okay. Ni banyak sangat lah ni. Banyak sangat. Halal haram ni memang tak terkira lah. Sekarang teknologi ni dah tidak menggunakan konsep halal haram lagi dah. Maksudnya kita gunakan teknologi itu dalam Islam ni pegang kepada konsep halal. Kalau perkara itu tidak halal, maka itu kita dilarang buat. Kalau benda tu haram. Contohnya kan Movies mungkin, saya tak tahu lah Movies. Dalam pandangan Fifi, agama Fifi, Movies ke siapa lagi seorang Chailing. Boleh ke dalam agama you all, fahaman you all, contohnya Movies tak ada anak Movies Movies tak ada anak, Fifi tak ada anak. Jadi tak kahwin ni, Movies dan Fifi tak kahwin contoh kan. Jadi buat apa? Guna DNA orang lain untuk guna DNA pula, guna sperma orang lain untuk dapatkan anak. Boleh ke tak boleh? Tapi dalam Islam ni Movies dah jelas haram. Memang ada boleh letak sperma orang lain dengan telur wanita lain untuk kita mengandungkan anak dia, ataupun kita guna ibu tumpang. Okay, ibu tumpang. Movies macam mana ibu tumpang boleh ke Movies? Dalam agama awak lah yang awak faham. Fifi macam mana Fifi? Ibu tumpang ni maksudnya Fifi guna perempuan lain untuk mengandungkan anak Fifi. Macam tu. Boleh ke? Tak tahu salah. Movies ni tak tahu juga. Movies bayangkan katalah Movies nak anak kan. Jadi Movies minta perempuan lain bagi telur dia dekat, so Movies letak sperma Movies, senyawakan, kemudian inject dekat perempuan lain pula untuk mengandungkan anak Movies. Macam tu. Itu sampai macam tu sekali teknologi sekarang. Memang di barat ramailah guna Movies. Ibu tumpang ni memang ramailah ibu tumpang, kemudian guna sperma orang lain, telur orang lain, inject bagi mengandung. Itu antara perkara-perkara yang Islam nampak memang haram. Sebab apa? Keturunan dia tu tak dikenal pastilah. Ni anak siapa? Ayahnya Movies, anak macam orang putih, macam mana tu? Macam tu lah lebih kurang kan. Anak sebabnya guna sperma orang lain, telur orang lain. Sperma Movies tapi telur perempuan lain. Perempuan orang putih lah kata kan. Nak anak orang putih. Ada kes seorang doktor di barat lah, di negara barat. Doktor ni memanglah doktor kesuburan tau. Jadi kebanyakan wanita suami isteri ni dia datang untuk ni lah senyawakan sperma masing-masing dengan harapan suami isteri nak sperma suami dia. Isteri pun nak telur isteri dia, senyawakan. Kemudian isteri mungkin susah nak mengandung. Bila dah senyawakan tu kita panggil bayi tabung uji, injectkan dia ke dalam perut isteri dia lah. Sebab dalam untuk secara normal tu tak boleh. Dia kena di luar rahim baru boleh disenyawakan. Jadi bila dah sampai klinik tu dia serah kepada doktor lah kan untuk uruskan benda tu.
datanglah pada hari kejadian untuk di-inject lah apa yang telah disenyumakan tu. Maka mengandunglah perempuan tu, mengandung dapat anak. Tapi pelik anaknya muka doktor tu tau. Pelik lah macam, tapi diorang buat tak tahu je. Rupanya kesnya tu beratus-ratus, sebenarnya beratus-ratus budak dah menggunakan sperma doktor tu. Jadi kes tu dapat ditangkap tu bila seorang wanita lah, dia kata muka anak dia saling tak tumpah muka doktor tu. Doktor dah lah tua tau. Muka doktor tu memang tak tumpah. Dia pun tak, dia buat siasatan. Rupanya dia contact lah wanita-wanita yang pernah pergi ke klinik kesuburan ni, tanya, tengok anaknya memang ada rupa doktor yang uruskan tu. Jadi rupanya apa? Bila siasat jumpa doktor tu mengaku, sebenarnya saya tukar sperma suami awak kepada sperma saya. Sebab saya nak orang semua jadi macam saya. Semua nak, sebabnya suami awak tak pandai, suami awak memang loser kah. Dia tak nak generasi di negeri dia tu tak bagus lah. Dia nak jadi macam tu. Mengamuk lah orang ramai. Dia nak buat macam mana kan. Dah jadi hasil anak dia kan. Tu satu lagi teknologi yang salah guna. Harap-harap tak nak macam tu lah kan. Kita takut pula kan. Sebab ada kan macam Siti Nurhaliza pun guna macam ni juga. Apa nama dia? IVF IVF. Teknologi di luar tu kan. Kemudian baru di-inject kepada rahim ibu. Okay, seterusnya prinsip ibadah. Okay, prinsip ibadah pula bila membuat satu teknologi tu mestilah apa? Mestilah apa kita panggil? Untuk semata-mata kerana Allah SWT. Contohnya nak dapatkan anak, sebab apa? Kita nak menyambung keturunan kita. Nak berkahwin, menyambung keturunan. Jadi nak sambung keturunan, kita tak nak lah keturunan kita disahkan tak boleh nak mengandung kan. Kita tak nak lah keturunan kita macam tu. Jadi kita berusaha supaya kita ni boleh mengandung. Contohnya macam tu lah. Tapi janganlah salah guna. Janganlah buat macam ni contoh saya bagi ni, janganlah buat gunalah sperma orang lain kan. Macam tu. Okay, prinsip adil dan zalim. Prinsip adil dan zalim ni mungkinlah lebih merujuk kepada bila kita nak buat sesuatu tu mestilah adil tu. Adil ini maksudnya apa tahu? Bukan adil macam dacing tu. Adil ni meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Okay, contoh kita buat eksperimen. Awak tengok berapa banyak eksperimen yang menggunakan tikus warna apa tu? Tikus makmal. Tikus makmal warna putih tu. Berapa banyak orang barat guna banyak sangat tikus mati kan. Okay, kemudian ada juga orang barat yang menggunakan teknik pengklonan ni. Pengklonan manusia dengan haiwan. Awak jangan tak tahu awak boleh search lah bagaimana hasilnya. Orang barat ni lah nak ganti, dia kata dia boleh jadi sebagai Tuhan lah, nak mencipta manusia. Ada tau mereka cuba dah klonkan manusia dengan haiwan, nak cuba menghasilkan manusia separuh je mukanya ni lah. Awak boleh tengok lah, saya tak adalah letak kat sini gambarnya. Boleh tengok lah pengklonan manusia, mereka cuba buat. Tinggal lagi tak ada nyawa je, dia kata macam tu, tak ada roh je dalam ni kata dia. Okay, kemudian mereka juga ada gabungkan genetik anjing dengan BABI dengan khinzir, ada juga berlaku, tapi tak cantik lah bentuk dia, buruk lah kejadian tu. Jadi dia macam satu kezaliman sebenarnya bila dia buat benda tu. Okay, itu yang Islam tak bagi, haramkan benda-benda macam ni, menzalimi. Dia aja klonkan anjing tu dengan khinzir tu jadi, tapi tak tahulah apa jadinya. Macam itulah. Awak boleh tengok. Tetapi konsep pengklonan antara tumbuh-tumbuhan berlaku dan dibolehkan. Contohnya kita tengok ada buah durian siap campur durian campur contohnya kan, jadi buah apa, macam itulah. Untuk tumbuh-tumbuhan ada berlaku lah. Tapi antara manusia dan haiwan ni mereka cuba buat dan sangat-sangat zalim hasilnya. Okay. Kemudian istislah dan riak. Okay. Ni kena faham. Ni bahasa Arab ni mufish. Fifi janganlah pening pula ya. Ni kawan-kawan awak yang muslim pun sama kat pening ni. Istislah itu adalah kepentingan awam. Bila nak mencipta sesuatu teknologi, kena fikirkan teknologi yang kita cipta ni untuk kepentingan awam ke tidak. Okay, adakah itu pembaziran? Contohnya macam sekarang kita tengok teknologi sentiasa dibuat, contohnya macam handphone kan. Sentiasa dibuat from time to time, sentiasa bertukar-tukar. Adakah itu dikira sebagai kepentingan awam? Perlu ke sentiasa berkembang? Perlu ke sentiasa apa kita panggil? Sentiasa dicipta sampai menyebabkan apa? Menyebabkan manusia ni berlumba-lumba untuk menukar handphone baru. Contoh tu satu kebaikan lah. Kemudian diciptanya game-game. Contohlah gamer-gamer kat dalam ni kan. Adakah itu kepentingan awam untuk mencipta tu? Penting Ustazah untuk hiburan. Contohlah dia nak menjawab hiburan kan. Adakah ia salah satu pembaziran? Contohnya
Macam contoh siapa ya yang anaknya guna akaun Zarina Zainuddin. Anaknya beli game online sampai beribu-ribu habis, duitnya habis. Itu dah termasuk dalam pembaziran teknologi yang disalahgunakan. Dia guna apa? Game untuk itulah. Dia gunakan teknologi, komputer semua tu, tetapi salah guna dengan menggunakan perbankan akaun secara online ni. Okay. Itu antara pembaziran yang kita sedar tak sedar kita ni sedang membazir. Contohnya lah Laila nak up to date sangat, sentiasa nak tukar handphone contohnya kan. Komputer, saya ni guna lama-lama punya, tak ada pun tukar-tukar. Okay. Jadi kita ni kena tengok banyak perkara. Okay. Istislah tu kalau ada soalan apa benda, kepentingan awam. Perlu ke tak benda tu? Perlu. Kena dicipta. Kalau betul-betul memang perlu kita cipta handphone banyak-banyak, perlu memang ada. Tapi kalau ada pembaziran, kita tak perlu buat. Okay. Kalau bawa kepada maksiat semua tu, tak perlu. Okay. Habis dah. Macam dah hilang je. Okay. Jadi inilah dia antaranya teknologi barat itu telah banyak mewarnai budaya dan tamadun umat Islam. Terbalik dulu teknologi ataupun penciptaan umat Islam dulu banyak mewarnai budaya barat, tamadun barat, tetapi sekarang teknologi barat yang mewarnai budaya dan tamadun umat Islam. Okay. Kita juga ada satu teknologi alternatif. Tapi teknologi alternatif ni dia punya kos sangat tinggi lah. Contohnya macam tenaga solar kan. Kos sangat tinggi dan susah untuk dikendalikan. Tak ada jugalah teknologi alternatif ni. Payahlah. Sebabnya antara utamanya kos yang mahal lah. Basikal solar ke, tenaga solar ke, ada banyak lagi lah yang alternatif, cuma itulah tak ramai yang berminat untuk menggunakan teknologi alternatif. Okay. Okay, do you find this lesson is interesting and challenging today? Is it too hard or just right or too easy to understand? Okay, write the icon. Tahu. Boy. Okay, be honest. Be honest. Be honest. Okay. How do you find our lesson today? Just right tu maksudnya just nice lah. I understand. Tuhan tu tak faham langsung. Tak. I can't get any information. I don't understand at all. Okay, kalau too easy tu bagus juga tu kalau siapa jawab too easy tu kan. Okay, dah settle. Cepat aja menjawab. Okay, can we see the response? Okay, just right, just nice. Okay, we have one response. Too hard. Too easy, amboi too easy. Kita tengok quiz kejap lagi dia boleh jawab ke tak quiz tu. Okay. Ini yang pergi play around ni, what happened to you? Still cannot answer. Still thinking? Okay, we have one, too hard. Okay, kalau tak faham nanti tanya Ustazah tau. Jangan tertinggal sangat lah, takut Ustazah kalau tertinggal ni. Okay, too hard ya. Allah, lari pula dia hilang. Tadi dah too hard. Okay, just nice lah, just right, okay? Not too easy. Okay, baguslah. Tak ada seorang pun jawab too easy ke? Alah, too easy je senang hati sikit Ustazah kan? Takkan susah sangat ni. Just right lah. Kokmu lah. Ada pula too easy. Senang sangat ya. Okay. Okay, baik. Ada lagi tak? Habis dah. Okay, baik. Kita pergi dekat Ustazah share. Ada satu game. Jawablah game tu. Sekejap ya. Ustazah nak tengok apa you waktu dekat sini. iPhone. Najmi ada Najmi? Dah masuk kelas belum? Mana Najminya? Tak ada Najmi hari ni. Tak ada Najmi ni. Okay, kita jawab hari ni. Apa game tadi? Saya dah lupa saya buat kat mana. Quiz Wizard. Sekejap, saya bagi link. Kenapa pula macam ni? Tak keluar pula sekejap ya. Mana? Okay, klik ni jawab soalan dekat chat saja.
Okay, boleh klik ke? Kenapa tak keluar sana tengok juga. Squeeze. Okay, boleh jawab? Boleh jawab tak? Boleh masuk tak? Tak nak masuk lah. Okay, dah. Silakan jawab. Lajunya dia. Senang ke? Oh, cepatnya. Siapa tu? Haikal. Main Haikal. Bagi habis. Kenyang. Ha? Kenyang. Siap dah. Ikhwan, cuba Ikhwan. Mana pergi? Kak, dia hafal tak? Buat tari yang tak siap. Buat tari yang tak siap. Okay. Wayang mana wayang? Wayang betul. Rasa banyak kan? Mau tu lah efek. Tak payah. Efek tak ni. Okay, dah ke? Semua dah? Movie? Kenapa movie kat situ lagi? Okay, kita tengok result dia. Kenapa pula Hadif yang kat dalam sini? Oh, Hadif ni orang lain tadi. Asyik main lah. Sana. Okay, semua jawab Ada yang tengah jawab ke? Ada yang tengah jawab ke? Semula sudah? Movie dah sudah ke? Okay. Okay, semula sudah Terima kasih kepada semua yang hadir ke kelas hari ni. So, saya rasa Najmi tak masuk ya. Memang tak ada pun nama dia tak cakap pun tak boleh masuk kelas. Orang nak raikan dia sebagai the winner of book challenge ni, tak ada pula dia. Syamil, tahu tak kenapa Najmi tak masuk kelas? Tak tahu Siapa geng dengan Najmi? Saya call dia tapi dia tak jawab. Oh, nak kena ni. Terima kasih Haikal call dia. Okay, so Zara untuk kelas, untuk semua kerja-kerja yang kena